Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yakni yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil wa dina siratal mustaqim, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti biasa setiap Isnin jam 9.30 malam bersama dengan saya Ustaz Amir Halal di ruangan page FB page Ustaz Amir Halal. Kita diskusi tentang isu-isu semasa halal yang berkenaan dengan pelbagai isu-isu yang ada dan juga termasuk jugalah soal kerjaya, masa depan, termasuklah kita membincangkan juga pengalaman tokoh-tokoh yang kita lihat dia boleh dijadikan sebagai satu teladan yang elok untuk kita kongsikan bersama, insya-Allah. Dan juga saya mendoakan semua sahabat-sahabat kami yang berada di luar sana, sahabat maya FB page Ustaz Amir Halal ini berada dalam keadaan yang sihat selalu dan juga dimurahkan rezeki, diberikan rezeki yang halal lagi baik, termasuk jugalah diberikan kesihatan yang baik. Kan musim-musim COVID ini kita mendoakan semuanya dia berada dalam keadaan yang sihat selalu. Baik. Untuk minggu ni kita akan membincangkan satu tajuk yang berkenaan dengan kerjaya lah, dengan kerjaya. Saya ingat dulu bila kita nak buat satu prosedur tentang bagaimana kerjaya sebagai seorang halal eksekutif ini. Jadi ketika itu saya dengan sahabat-sahabat buat apakah nak memberikan peluang pekerjaan kepada pelajar-pelajar penyiar Islam yang balik daripada Mesir, Jordan, Timur Tengah, yang daripada UKM, UAE. Jadi adakah mereka ini nak menjadi seorang ustazah, atau juga mereka ni boleh terjun ke dalam industri korporat ini. Maka bermula daripada situlah kita lihat adanya wujudnya kerjaya sebagai halal eksekutif ini. Baik, untuk itu pada malam ini saya bersama dengan siapa yang tak kenal dengan Ustaz, bukan Ustaz lah, Ustaz boleh agak sebagai Ustaz kan, sebenarnya Ustaz Syukri Ibrahim. Ustaz Syukri Ibrahim sebagai penolong pengarah hal ehwal Islam dengan hubungan kerajaan, MAMI dan Merdeka Berhad. Kita lihat bagaimana orangnya yang kita tunggu-tunggu selama ni. Ramai yang duk menunggu kepada Syekh Syukri ni bila nak jemput dia, nak tanya soalan sebagainya, nak kongsi pengalaman beliau ni. Jadi inilah sahabat kita, Rodong jugalah kan. Rodong juga yang selama berkecimpung sebagai seorang halal eksekutif di sebuah syarikat yang ternama bukan setakat di Malaysia, termasuk juga lah di luar negara. Jadi sebelum ni pun kita lihat dia duduk dengan asyik-asyik dengan YB Menteri. Saya ingat YB Menteri yang 3 kot. Jadi dengan ketokohan beliau ini, mudah-mudahan kepada sahabat-sahabat kami yang berada di luar sana boleh mengambil pengajaran, boleh mengambil iktibaran bagaimana cabaran sebagai seorang halal eksekutif. Sebab tu tajuknya pada hari ini kita sebut sebagai aku seorang eksekutif halal. Jadi kepada sahabat-sahabat kami, sahabat saya dengan sahabat Syukri yang berada di luar sana, sila tagkan, sila sharekan, sila sharekan, sila tagkan kepada sahabat-sahabat kita yang lain, sekurang-kurangnya 10 orang, sekurang-kurangnya 10 orang sahabat
yang perlu kita tagkan nama dia, kita kejutkan dia supaya dapat tengok apakah yang akan dikongsikan oleh Cik Syukri ni, ya. Dan juga tak lupa saya nak umumkan, ya. Pada malam ni agak special sikit lah. Pada malam ni agak special sikit. Kita akan menawarkan, ya. Ini macam ada tawaran pula Syukri. Kita akan menawarkan 15 kupon, ya. 15 kupon McDonald. Nah, terima kasih banyak kepada McDonald pada malam ini, dan juga yang seluruhnya dikatakan dia akan memberikan kupon kepada orang yang boleh menjawab soalan nanti. Bukan rasuah, Syukri, bukannya rasuah. Ini sebagai satu galakan, penghargaan. Untuk mereka ini lihat informasi yang berkaitan dengan halal, cakna, ambil tahu dan juga jawab betul. So kepada siapa yang akan saya akan bacakan soalan, dan juga Encik Syukri boleh bacakan soalannya, dan siapa yang menjawab secara tepat dan pantas di ruangan komen, kita akan isytiharkan sebagai pemenang. Dan sila hantar mesej kepada FB Ustaz Amri Halal ni, nama dan juga nombor telefon dan juga alamat lah. Nama, alamat dan juga nombor telefon. Nanti McDonald akan uruskan urusan pemberian untuk kupon tu. Jadi inilah istimewanya kepada para penonton yang menonton FB page Ustaz Amri Halal ni. Jadi dekat saya tak tahu kot nanti Mami juga ada apa yang nak diberikan tu, saya serahlah kepada Mami. Ada surprise. Ada surprise. Alhamdulillah. Kan. Jadi ayo, jadi kena dengar betul-betul apa yang disebutkan oleh Encik Syukri, dan juga soalan-soalan akan terbit daripada apa yang disebutkan oleh Encik Syukri, insya-Allah. Baik. Jadi kita lihat dah ramai dah ni sahabat-sahabat kita yang telah tag. Mohon tagkan, mohon tagkan, sharekan link ni supaya ramai lagi yang dapat menonton kehandsomean Encik Syukri ni. Sebab itu yang kita nakkan. Baik. Di permulaan lah Encik Syukri, ya. Orang kata nak juga tahu bagaimana boleh ter ke, atau juga memang dah rancang ke, boleh terjerumus dalam industri halal ini sebagai halal eksekutif. Mungkin sebelum ni kerja dia, katakan saya dengar kerja sebagai juru makeup sebelum ni. Yang ni masuk pula dalam mungkin juga Encik Syukri boleh ceritakan sikit asbabun nuzul, sebab boleh terjerumus dalam halal eksekutif. Silakan Encik Syukri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz Amri, sifu saya dah lama dalam bidang halal, admin untuk page Ustaz Amri Halal yang baru saya diperkenalkan tadi. Sahabat-sahabat halal dan sahabat-sahabat yang mana mengenali saya, yang baru mengenali saya, salam hormat dari saya, salam halal dari saya. Sebelum kita mulakan lebih lanjut berkenaan dengan diskusi kita pada hari ini, dan saya dan Ustaz Amri bersedialah untuk menjawab apa-apa soalan, sebab saya ni anak murid tok gurunya yang menjadi moderator tadi tu. Eloklah kiranya kita sama-sama membaca umum kitab, dan selepas itu baru saya akan cerita lanjut berkenaan dengan kejayaan dan pencapaian saya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sahabat-sahabat halal sekalian, sahabat-sahabat industri, adik-adik, para student, para cikgu, guru-guru saya dan juga pesyarah dan sesiapa sahaja yang mengintai dalam industri halal ni, walaupun saya dikenali dalam industri halal, namun saya juga terlibat sama dalam pengurusan hal ehwal hubungan kerajaan di syarikat MAMI lah. Tadi Ustaz Amri bertanya dengan saya bagaimana saya boleh tercampak dalam bidang halal ni. Yang sebenarnya Ustaz ya, saya awalnya join MAMI ataupun minta MAMI ni pada tahun 2002. Ada kalangan kita yang dalam FB Live Ustaz Amri Halal ni, ada yang baru lahir pun ada baru 1 tahun, ada yang sekolah tadika pada tahun 2002. Saya dah bercimpung dalam kerjaya ni di MAMI dah 20 tahun dan saya minta MAMI pada tahun 2002 di Jabatan Pembelian. Di situlah saya mula-mula bertapak di MAMI dan sehingga tahun 2009 kalau tak salah saya dipanggil berbincang dengan CEO MAMI untuk membuka satu jabatan baru, yang mana jabatan baru ini saya sendiri yang namakannya sehinggalah sekarang. Ini satu momen yang amat orang kata bertuah lah bagi saya. Seorang pekerja kilang diberikan ruang oleh CEO pemilik MAMI untuk menjenamakan satu departmen yang mana untuk menjaga hal ehwal halal sebenarnya, hal halal di syarikat MAMI. Namun pada waktu itu, ketika itu saya ingat saya hanya bertugas sebagai ketua ataupun menjaga hal ehwal halal di plant di Subang Jaya sahaja. Namun tekaan saya salah. Keesokan paginya selepas dapat tawaran oleh CEO saya di sebuah hotel, keesokan paginya dia menghantar email mengumumkan pelantikan saya sebagai head of halal untuk grup MAMI. Terkejut jugalah saya pada ketika itu, yang mana pengalaman saya dalam halal masih lagi cetek dan belum lagi orang kata khatam lah. Memang duduk dalam jawatan kuasa halal, tapi saya tidaklah sepenuhnya bertindak sebagai orang yang menjaga halal di MAMI Subang Jaya ketika itu. Sekarang setelah dilantik ke jawatan itu, saya bertanggungjawab untuk establishkan departmen saya lah. Dan sehingga kinilah alhamdulillah 2021 dengan adanya beberapa cawangan dengan mungkin soalan cepu emas akan keluar bawah syarikat MAMI yang berada di Johor. Ya Ustaz? Apa tu Ustaz? Cawangan halal ke apa? Bukan cawangan halal Ustaz. Kalau cawangan halal bahaya Ustaz, sebab isteri saya mendengar sekarang. Jadi cawangan pengeluaran produk MAMI yang mana kita telah menambah cawangan di Johor baru-baru ini. Sebelum ini saya mengendalikan saya dan tim saya mengendalikan urusan halal. Line tak clear sikit. Line ada sekarang okey tak? Ya? Sekarang okey. Boleh? Okey, boleh. Dengar. Okey ya. So dalam Jabatan Halal MAMI Islamic Affairs yang saya jenamakan menjaga hal ehwal halal dan juga hal ehwal pekerja Muslim di MAMI. Ya, bagaimana kami menyelesaikan isu-isu bab pekerja Muslim dengan surau dan kebajikannya semua di bawah jabatan kami. Bukan kami hanya menjaga halal sahaja. Ustaz ya. Dan kepada pendengar-pendengar sekalian yang mana baru nak menceburkan diri dalam bidang halal dan akan menceburkan diri dalam bidang halal, peluang dalam bidang halal ni amatlah luas, bukan sekadar di domestik dan juga di antarabangsa. Untuk pengetahuan juga, di MAMI saya dan juga tim saya mengendalikan kilang pengeluaran di Pahang, di Melaka, di Johor, di Selangor. Pahang, Melaka, Johor dan Selangor. Jelas ya? Itu ialah plan pengeluaran syarikat MAMI yang mengeluarkan pelbagai jenis produk. Okey, apabila establishnya departmen saya pada tahun 2010 dikatakan begitu, saya biasalah kita perlukan pembantu semua dan saya ambil pembantu dalam urusan halal ni untuk permohonan semua. Dan sehingga kini saya telah ada 7 orang halal eksekutif yang berkhidmat di bawah saya dan mereka ini menjaga urusan halal yang mana perlu dipatuhi sepanjang masa. Okey, menjaga urusan permohonan halal dan juga memastikan semua piawaian yang ditetapkan oleh pihak berkuasa JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri dipatuhi. Okey, yang mana kita sekarang ini berpandukan kepada arahan daripada pihak berkuasa. Kita tak boleh buat suka-suka kita punya prosedur ya Ustaz ya. Ya, faham ya?
Jadi kita kena lihat kepada bagaimana seorang halal eksekutif itu bertugas dan juga apakah kelayakan sebagai seorang halal eksekutif sebenarnya. Jadi di slide yang saya sertakan, boleh tengok bagaimana eksekutif halal itu ditakrifkan dalam keperluan umum sistem jaminan halal Malaysia itu khas dalam Malaysia Halal Management System yang telah dinyatakan terang-terang kat situ. Of course lah, memang kena beragama Islam. Ini adalah apa yang disebut sebagai eksekutif halal kan? Ya, eksekutif halal yang diperlukan. Okey, kalau kita lihat kelihatan Encik Syukri daripada awal sampailah pada hari ini, kita lihat memang pantah jugalah kan, tak sampai 20 tahun kot terlibat, boleh sampai ke tahap ini. Jadi kalau yang disebutkan tadi, ada di Pahang, ada di Melaka, ada di Johor dan juga di Selangor kan. Jadi adakah semua berpusat di HQ ataupun juga setiap cawangan tu dia ada halal azad dia sendiri? Okey, baik. Jabatan kami letakkannya di centernya di Subanjaya, di office Subanjaya, yang mana saya pun berada di Subanjaya. Di situ saya ada 3 orang halal eksekutif untuk mengendalikan permohonan halal, documentation dan juga follow up berkenaan dengan apa-apa ketidakakuran yang berlaku di kilang. Dan tim saya di Subanjaya inilah yang akan mengawal selia berkenaan dengan khas halal assurance system yang mana kita akan share kepada setiap cawangan. Sebab halal assurance system kita gunakan standard untuk semua grup ataupun semua kilang pelan pengeluaran kami di Kuantan, di Subang, di Aikro dan juga di Johor Bahru. Okey, jadi mereka yang berada di Subang di bawah keseliaan saya di Subang akan menyalurkan maklumat kepada halal eksekutif di setiap pelan. Ya. Okey. Pelan di Melaka kami ada 2, pelan di Subang kami ada 2 dan pelan di Kuantan kami ada 1, di Johor kami ada 1. Jadi bermakna kami menggunakan sistem pensijilan halal ataupun sistem prosedur pematuhan halal yang sama dalam satu grup MAMI. Tak ada isu di situ. Cuma kami perlu berhadapan dengan pihak berkuasa yang berbeza. Kalau di Johor, Jabatan Agama Islam Johor lah. Kalau di Selangor, Jabatan Agama Islam Selangor lah. Kami balik semula ke Selangor sekarang. Sebelum ni di Jakim. Okey. Kalau di Melaka, Jaim. Kalau ikut slide ni kan, kalau ikut slide ni memang ini nak jap slide okey. Yang ni memang carta dia Ya, ini adalah carta yang mana tim saya di bawah seliaan saya. Sebab saya pun menjaga government relation. Jadi saya ada 1 orang senior eksekutif untuk bantu saya membuat segala kerja hubungan kerajaan lah. Yang saya berjumpa dengan menteri, saya buat permit, saya buat urusan di apa-apa jabatan kementerian tu di bawah government relation. Agak mencabar tugasnya dan kita perlukan orang untuk membantu di belakang kita lah. Jadi yang lain-lain di bawah itu ialah halal eksekutif di bawah seliaan saya, yang mana mereka inilah yang bertindak sebagai orang penting yang memastikan dalam pematuhan persijilan halal di MAMI, kumpulan syarikat MAMI dipatuhi sepenuhnya. Okey. Jadi mereka telah diberikan latihan yang secukupnya dan ada yang sekarang ini 3 orang telah masih ataupun yang baru menyertai khusus persijilan halal eksekutif under HPB lah, Halal Professional Board. Saya rasa mereka baru mulakan kelas dan akan mengakhiri kelas ni pada minggu hadapan, tak salah saya. Jadi itu salah satu tanggungjawab saya untuk memberikan mereka ruang mereka belajar dan juga diiktiraf sebagai halal eksekutif. Ya, jadi di MAMI mengapa Encik Syukri minat dalam kerjaya sebagai seorang halal eksekutif ini? Dan juga termasuk mengapa nak mohon sijil halal ni? Okey. Dia apabila kita dah berkerjaya, apabila kita dah masuk dalam ruang rongga ataupun rusuk sesuatu perkara itu, kita kena serius lah. Tak kisahlah dalam bidang apa pun kita yang terlibat dalam accounting ke, kita terlibat dalam marketing ke, sales ke, yang penting jiwa kena minat lah. Kalau jiwa tak minat, tak jadi apa Ustaz. Kena ada roh Kena ada roh Ustaz. Seperti apa yang biasa Ustaz kata, roh halal tu mesti ada bersama dan bersemangat fokus untuk kita buat kerja dalam bidang halal ni. Kerana untuk pengetahuan semula yang mendengar, adik-adik ke kawan-kawan dalam bidang halal yang mendengar, nilai untuk pasaran halal dunia sajalah
untuk pasaran halal dunia saja dia dah akan pada tahun 2023 nanti kalau ikutkan rekod saya dapat 6.9 trilion Ustaz USD. 6.9 trilion USD mengikut daripada data yang SDC bagi pada tahun 2023 nanti untuk industri halal keseluruhannya global 6.9 trilion. Banyak Ustaz tak tahulah berapa kosong kat belakang tu. Jadi industri yang kita ada sekarang di Malaysia berkembang pesat dalam industri halal. Jadi grab the opportunity lah. Kenapa masuk dalam bidang halal? Kenapa Mami perlukan persediaan halal? Because of satu perkara yang tak boleh dielakkan, business. Business, okay. Ya, business lah. Halal for business. Halal for everybody, for all. Semua boleh terlibat dalam bidang halal. Tanpa ada elemen-elemen tarikan bidang bisnes ni, saya rasa halal tak akan pergi jauh. Just sekadar kita boleh berpandukan kepada halal haram sahaja dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Tetapi apabila kita melihat kepada lebih jauh bisnes, ia melibatkan jumlah yang berbilion-bilion. Kalau di Malaysia sahaja jumlah halal pasaran halal tempatan kita berjumlah 614 bilion Ustaz. Malaysia sahaja. Inilah keseluruhan dalam skim halal lah. 614 bilion. Itu yang sebelum COVID ke lepas COVID? Tak, ini adalah anggaran pada tahun 2025 oleh SDC Ustaz. Okey. Tentang kedatangan COVID ini, ia satu pandemik yang mana kita pun tak menjangka ianya datang. Bila ia datang menyerang kita, so dia call pandemik. Pandemik ni adalah satu perkara yang mana kita boleh gelar dia, boleh jadi pandemik COVID satu hal, akan datang pandemik lain pula. Mungkin pandemik virus yang kita pun tak tahu apa pun dia nama, itu pandemik. Pandemik ni bukan hanya sekadar COVID, akan datang pun kita boleh gelar pandemik dan tetapi nama saya boleh tahu. Baik. Nampak ya, kenapa kita masuk dalam industri halal? Kerana adanya fokus ataupun adanya peluang dalam industri perniagaan tu. Dan permintaan demand daripada antarabangsa. Adakah bahan ramuan yang ada pada tak alkohol? Atau sebab apa? Ulang balik. Ustaz, boleh ulang balik tak? Ada sangkut sikit tadi soalannya. Okey, mohon sedia halal ni disebabkan oleh bisnes ke atau disebabkan oleh kan ada bahan yang digunakan oleh Mami ni memang tak halal ke atau bagaimana? Gitu soalannya. Okey, dia macam ni Ustaz ya, dalam persediaan halal itu dalam persediaan halal itu ada pihak berkuasa yang menentukan kelayakan kita untuk mendapat persediaan halal. Okey. Ini adalah salah satu perkara utama kenapa perlunya kita memohon persediaan halal dan mendapat persediaan halal. Tanpa adanya pihak berkuasa yang diiktiraf untuk memberikan persediaan halal, maknanya persediaan halal yang kita ada sebelum ini yang tak ada pihak berkuasa mentadbir, pihak berkuasa menentukannya, seperti kurang value dia. Bukan nak katakan Mami menggunakan produk sebelum ini menggunakan bahan main hentam saja, tidak. Kita menggunakan bahan ramuan yang telah diiktiraf halal dengan kawalan halal dalaman, tetapi apabila ada pihak berkuasa yang menentukan pensijilan, menentukan pengesahkan bahawa pensijilan ataupun bahan ramuan digunakan oleh Mami untuk mengeluarkan produk ialah sah halalnya, lebih lagi orang kata strong. Itu ialah tarikan yang mana kerajaan sendiri telah wawarkan, telah bangunkan industri halalnya sejak sekian lama untuk menguatkan lagi bahawa kepercayaan daripada domestik dan antarabangsa terhadap kita punya penguatkuasaan dan terhadap kita punya kawalan persediaan halal di Malaysia ni amatlah bagus sekali berbanding dengan pihak luar yang mana kita punya halal dikawal selit oleh pihak kerajaan. Baik, Encik Syukri. Kita ada soalan daripada penonton kan. Jadi terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat kita lah. Sahabat-sahabat kita juga lah yang duduk ni, Aida, Wana Syekh, Prof Suhaimi pun ada, Fazli Abbas, Rizwan, Ustaz Gufran kan. Elias Diver pun ada juga. Bazid Aziz, Amailah, Khairuddin, Firdaus, Al-Kandisi, kan, Wan sahabat-sahabat. Semua sahabat-sahabat lah. Mama Aizat, baik. Anissa Nadira, Amin Rashid, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi soalan yang kita nak buka kepada para penonton kita lah. Soalan yang pertama yang pertama, ingat saya akan minta kepada yang jawab cepat dan pantas
Dan juga jangan jawab panjang-panjang, pendek-pendek sudah. Kan? Soalannya tengah ada tepat. Tapi nak tepat lah. Nanti tepat. Tepat dan pantas. Pantas dan tepat. Okey, soalannya. Mengapa Mami mohon sedia halal tadi? Ya? Mengapa syarikat Mami mohon sedia halal? Itu soalan dia. Ya, siapa yang jawab secara pantas, tepat di sini, saya akan isytiharkan sebagai pemenang. Ya. Okey. Tak apa, yang tu dia akan jawab. Nak jawab. Ya, okey. Kalau kita lihat tugas-tugas fungsi seorang halal eksekutif dan juga cabaran, sebab di sini ada juga sebut soalan daripada Betul Razwan, dia kata apakah cabaran dan juga tugas yang paling pahit seorang halal eksekutif di semua pelan dalam mengintegrasi komposisi halal di dalam situasi zaman wabak ketika ini. Cabaran yang paling pahit dia kata. Cabaran yang paling pahit kalau ikut Assalamualaikum sahabat kita dia Cik Rizwan Has lah ya, orang lama dalam industri halal dan sahabat kita juga. Begini kalau dalam ikutkan Mami sekarang ni dalam musim pandemik COVID-19 ni, kita cabaran utama kita ialah nak kata pahit tu tak pahit lah, tapi kita kena hadapilah iaitu bahan mentah kita yang mana agak perlahan, slow sikit lah dia punya supply dia daripada pembekal, kerana mereka pun mengalami masalah shipment yang jadualnya masuk ke negara kita dikawal ketat oleh pihak berkuasa lah. Namun begitu kami masih lagi dapat kekalkan supplier pembekal yang ada. Berkenaan dengan perkara-perkara lain, kami tak hadapi masalah sangat sebab kami dah train kami punya jawatan kuasa halal dalaman seperti mana yang kita amalkan sebelum ini, tak ada isu pun berkenaan dengan itu. Plan beroperasi seperti biasa. Cuma proses pembelian bahan mentah itu ada perubahan sikit berkenaan dengan dia punya delivery system tu, delivery of this we call dia punya schedule. Mungkin lambat dan juga tidak dapat kita penuhi dengan dalam masa yang kita kehendaki. So kadang-kadang ada delay. Tapi bahan mentah yang kita gunakan masih lagi bahan mentah yang diiktiraf halal oleh pihak berkuasa JAKIM lah, yang mana mereka menemukan certification body yang diiktiraf masih lagi kekal. Mereka masih lagi dapat membekalkan bahan ramuan kepada kami lah. Tak ada yang pahit sangat sebenarnya. Cuma dia agak delay dalam production, kena aturkan strategi bagaimana production ataupun plan itu satu produk itu untuk menggunakan produk dalam masa yang ditetapkan lah. Itu je. Okey. Kita ada 2-3 jawapan ni. Nanti Encik Syukri pilih boleh Boleh. Okey, daripada Prof. Suhaimi dia kata bisnes. Encik Amin Rashid dia kata pengesahan halal daripada autoriti. Muhammad Fali juga kata bisnes. Muhammad Fahmi Zarif untuk meyakinkan kepada pelanggan tentang mutu halal syarikat tersebut. Dan Nur Azlan Muhammad kata keyakinan pengguna. Dan juga Razwan kata perniagaan dan juga keperluan negara. Nampak tak? Okey. Nampak tak? Boleh nampak sikit-sikit lah kat sini. Okey, nanti tak apa. Yang tu Cuk dulu tu, tulis dulu. Nanti kita akan hubungi pemenang tu. Okey, tulis dulu. Nanti kita akan umumkan di akhir nanti supaya dia PM Okey, baik. Itu maknanya antara Prof. Suhaimi, Amin Rashid, Muhammad Zulfadli, Muhammad Fahmi Zarif, Nur Azlan Muhammad dan juga Razwan. Itu kita ambil yang dulu lah. Yang cepat tadi, yang tepat. Itu saya serahkan kepada Cik Syukri. Baik. Okey. Baik, saya nak pergi kepada soalan. Soalan daripada sahabat kita ni. Saya ambil dulu daripada Jihalah daripada Dr. Mahyudin ni. Dr. Mahyudin kata, ada tak kes di mana halal eksekutif hanya menjadi boneka di syarikat dan juga industri, memandangkan gaji mereka syarikat yang bayar, jadi agak terikat dengan polisi syarikat. Ini
soalan daripada Dr. Mahyudin. Dia juga melihat kepada integriti lah. Ya, okay. Kalau Assalamualaikum Dr. Muhyiddin, yang Mahyudin yang juga guru saya jugalah. Dia attach di USIM kan. Dan seperti mana yang tadi saya beritahu Ustaz Amri, minuman saya taja oleh USIM. USIM, mana terima kasih. Mana doktor, orang jauh dia boleh taja, hak dekat tak taja ni. Okey, jadi baik doktor, berkenaan dengan ada tak kes di mana eksekutif hanya menjadi boneka di syarikat ataupun industri memenangkan gaji mereka syarikat yang bayar. Yang ini sebenarnya yang seperti mana saya maklumkan dan diwawakan selalunya daripada Ustaz Amri, iaitu roh halal ataupun integriti itu sendiri kepada halal eksekutif itu. Berkenaan dengan bagaimana dia mengendalikan urusan halal di syarikat dia, itu bagaimana roh itulah dia ada tak dalam diri dia. Di Mami ianya tidak berlaku. Kerana kawalan yang saya lakukan terhadap saya punya para petugas ataupun saya punya staff, memang saya mengajar mereka begitu mereka bahawa kalau salah tetap salah, kita cuba yang salah itu kita tegur mereka yang membuat salah tu. Okey, tapi kita tak akan lepaskan sebarangan terhadap apa-apa perkara yang melanggar hukum-hukum syariah terutamanya dan juga prosedur-prosedur yang halal ni. Di tempat lain saya mohon maaf doktor kerana saya tak ada dengar cerita pula yang berkenaan dengan mereka membuat onar ataupun membuat perkara-perkara yang tak baik ni. Sebab perkara-perkara yang tak baiknya biasanya orang tak bercerita. Mereka buat sendiri je lah di syarikat mereka. Cuma boleh jadi ada yang terjadi kerana nak selamatkan posisi mereka kerana dibayar gaji. Tetapi ini tidak berlaku di Mami, insya-Allah. Walaupun ianya agak rumit untuk kami kendalikan ada satu masa itu berkenaan dengan bahan mentah terutamanya lah ya, sebab halal ketika poin kami yang pertama ialah bahan mentah. Jadi kalau bahan mentah tu tak dapat dikawal dengan betul, tak dapat diselia dengan betul, jadi makna produk yang kami keluarkan tu tak sahih ataupun tidak dapat dikategorikan sebagai produk yang halal sepenuhnya. Jadi di pihak kami lah, di Jabatan Halal Department lah yang kami kena hadapi semua ini dan kami kena kendalikan daripada A to Z bahan mentah sehinggalah dia punya jadi sebagai finish good. Alhamdulillah soalan ini baik daripada doktor dan keterangan saya di sini, saya tak ada dengar cerita daripada di mana-mana syarikat industri yang halal eksekutifnya menyeleweng dan saya tegaskan di sini di Mami kami tidak mengamalkan prinsip atau konsep bekerja yang mana kami langgar prosedur ataupun kepercayaan ummah kepada kami lah untuk menghalalkan produk keluaran Mami. Ya, itu saya sangat setuju dengan apa yang Cik Syukur sebutkan bahawa inilah pentingnya ada roh halal tu kan, integriti. Jadi yang dia juga bergantung kepada sejauh mana silibus, kurikulum, modul yang JAKIM keluarkan itu campur pula dengan pusat latihan halal yang mengajar. Kalau kata yang tidak. Kalau kata USIM yang ajar tapi ada pula yang tidak betul, maknanya USIM juga kena dipersoalkan lah. Gitulah maknanya. Bagi NCR. Bagi NCR. Jadi kita lihat di sini ramai orang perlu memainkan peranan menerapkan integriti roh halal ini, sama ada JAKIM ke, sama ada pusat latihan ke, termasuk juga halal eksekutif ini. Baik. Ini ya. Saya pergi soalan yang seterusnya tentang daripada Faris Khairi. Salam Cik Syukri, Rose Mehdi ni. Soalan saya boleh Cik Syukri cerita. Ni guna nama anak ke nama ayah tak tahulah ni. Soalan saya Cik Syukri, cerita sikit ciri-ciri halal eksekutif profesional, idaman majikan. Soalan ni menarik. Idaman Kak Ros ni. Rasanya Kak Ros lah. Maknanya dia adakah mesti handsome? Handsome itu adalah gifted, pemberian daripada Allah SWT. Cantik itu pun gifted juga. Untungnya ada pemberian macam itu. Gunakan sebaiknya. Waalaikumsalam Kak Ros. Saya anggap dia sebagai Kak Ros lah walaupun dia gunakan proxy untuk hantar soalan ya. Kak Ros, begini Kak Ros. Untuk menjadi seorang halal eksekutif, ciri-cirinya ialah seperti mana yang kita ketahui, amanah. Integriti itu kena ada dalam diri dan tidak boleh menyeleweng sewenang-wenangnya. Sebab kita melakukan kerja demi ummah. Kita menjaga makan, minum untuk orang ramai, bukan untuk perut kita saja. Jadi setiap apa yang kita keluarkan, produk yang kita keluarkan tu hendaklah dipastikan kehalalannya dan disahkan halal dengan persediaan halal. Bukan kami macam saya di Mami
Dan macam MACD juga dijamin halal. Sekarang suka-suka declare dijamin halal. Disahkan halal kan contohnya. Tak, kita boleh declare apa-apa disahkan dijamin halal setelah kita memperolehi persetujuan halal. Baru kan orang ada keyakinan. Seperti itu juga apa yang kita nak daripada kita punya kaki tangan bawahan ataupun kita punya klik bekerja bersama tu. Halal eksekutif perlu pastikan yang mereka ini bekerja bukan untuk dapat gaji setiap bulan saja. Dapat 4-5 ribu. Gaji halal eksekutif di Mami besar ya. Saya nak bagi tahulah ya, besar bukan kecil. Besar. Kerana bermulanya saya mengambil jabatan ini, saya menawarkan gaji yang agak besar kepada halal eksekutif saya. Itu sebab itulah mereka tak resign dari sekarang. Tak resign sehingga sekarang. Okay, baiklah. Setia dan alhamdulillah, dan mereka menjalankan tugas dengan baik disebabkan oleh mungkin departmen yang saya kawal sela ini mereka datangnya daripada insan-insan yang berhati terang, mulia dan juga tidak meninggalkan solat, alhamdulillah. Itu yang penting lah. Jadi bila kita mengamalkan kehidupan secara orang kata Islamic life lah kita panggil lah kan, kehidupan seorang Islam yang betul, jadi untuk menyeleweng atau untuk melakukan satu perkara yang tak betul itu jauh sekali lah. Dia akan fikir banyak kali. Jadi Kak Ros untuk mengambil ataupun untuk menjadikan salah seorang halal eksekutif seorang yang diidam-idamkan perlu mematuhi ataupun mengikut piawaian kehidupan sebagai seorang Islam. Cukuplah. Itu sebenarnya dia punya rahsia. Kalau kita ambil sebarangan orang yang kita ketahui latar belakang dia macam mana, kita akan rasa regret dan kita akan menanggung akibatnya di kemudian hari. Okey, itu Ustaz komen saya. Alhamdulillah. Cantik komen tu. Ya. Jadi soalan kedua untuk kupon. Soalan kedua untuk kupon ini ya. Apakah ciri-ciri idaman halal eksekutif? Ciri-ciri idaman halal eksekutif yang diperlukan oleh pihak majikan. Sila jawab sekarang. Apakah ciri-ciri sebagaimana yang Cik Syukri kan sebut tadi tu, ciri-ciri idaman halal eksekutif, idaman majikan ataupun juga halal eksekutif kiraman Tuhan pun ikutlah maknanya macam tajuk drama aje. Drama maknanya ciri-ciri halal eksekutif yang menjadi idaman kepada majikan. Sila jawab dan juga nanti Cik Syukri boleh memberikan tu dia. Okey. So di sini saya teruslah. Prof Saimi kata amanah warna Syekh praktis Islam dan juga jap banyak sangat payah ke ni. Praktis Islam Ahmad Amin kata berintegriti, Zulfadli kata amanah, Rizwan Has amanah, integriti tak seleweng. Dr. Mahyudin kata integriti dan Islamic life. Okey, setakat itu dulu kita ambil. Okay. Ya, kita ambil dan juga betul Cik Syukri boleh pilih Dah dapat pemenang dah. Alhamdulillah, kita dah ada 2 pemenang. Kita tunggu satu lagi pemenang. Pastikan anda tunggu hingga ke akhir hingga ke akhir. Satu pemenang dapat 5 kupon kan? 5 kupon. Satu pemenang 5 kupon. Itulah Meriah MACD depan ni. Meriah MACD. Saya tengok tu apa? Kupon dia air 1. Burger 2. Burger tu 2. Mana banyak sangat kupon. Kenyang. Memang kenyang. Okay. Nanti kita upkan last, nanti kita upkan apakah 5 kupon tu. Kita akan pilih 3 orang ni. Okey. Seterusnya saya nak kita raikan kepada sahabat-sahabat kita yang bertanyakan soalan. Saya ambil daripada daripada Fadli Rahman Abbas. Salam tuan, apakah nilai yang perlu dipegang oleh seorang halal eksekutif untuk kekal berintegriti dalam melaksanakan tugas? Adakah sama seperti tadi? Lebih kurang sama. Yang soalan daripada Rizwan apa tadi tu, yang mana kita perlukan halal eksekutif. Assalamualaikum ya Sir Fadli, sahabat kita juga. Kita perlu seorang halal eksekutif tu yang Islamic life,
Itu yang penting sekali. Dalam jiwa dia ada kehidupan dia seorang yang memenuhi piawaian seorang Muslim tu. Muslim tu ramai. Bagaimana seorang Muslim itu memenuhi kehidupan dia sebagai seorang Muslim, itu yang penting. Kalau kita ambil hal eksekutif yang mana sikap mereka ni kita ketahui datang belakang dia, maknanya dia bukanlah seorang yang sesuai untuk duduk dalam jawatan itu. Jadi susah untuk kita mengawal selia halal kalau ada perangai ataupun sikap-sikap yang tak diperlukan dalam departmen kita yang mengenakan halal lah. Sebab bila kita involve dalam bidang halal, orang automatically akan panggil kita ustaz walaupun kita baru nak start. Itu yang hairan. Ada tak jugalah. Ada tak? Bukan kuitat lah. Jadi itu adalah automatik akan orang anggap bahawa bidang halal ni Syekh, Tuan Haji, Ustaz, sebab dia related memang amat dekat dengan kita punya agama, itu Islam. Jadi kalau sikap halal eksekutif itu sendiri yang bukan dalam kehidupan seorang Muslim, itu kita akan mengalami satu masalah yang besar dalam untuk kita menguruskan hal ehwal halal di syarikat kita. Saya teringat satu bila ada syarikat non-Muslim, dia beritahu saya, dia kata dia lebih suka ambil pekerja Muslim. Pekerja Muslim antaranya dia kata orang yang solat. Maknanya kalau waktu Zuhur dia pergi solat, waktu Asar dia pergi solat. Saya tanya, apa sebab? Dia kata kalau dia boleh jujur dengan Tuhan dia, Allah, maka dia juga jujur dengan kerja dia. Itu dia punya pegang. Maknanya kalau kita pegang Allah, insya-Allah dia boleh juga berlaku jujur dengan apa yang dia kerjakan tu. Okey. Daripada Amal Teguh juga sama, juga soalan sama, lebih kurang ciri-ciri yang diperlukan. Aizan, Encik Syukri mohon diberi tips bagaimana hendak berjaya membuat pihak pengurusan memberikan kerjasama dan sokongan yang baik kepada internal halal committee. Ada tips lah? Sikitlah mungkin. Saya boleh share pengalaman saya lah. Okey. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Aizat. Sahabat jugalah. Industri halal kita ni luas dan ramai sahabat-sahabat kita bersama pada malam ini. Alhamdulillah, syukur kerana support channel Ustaz Amri Halal ni yang mana boleh sampaikan ilmu. Yang paling ramai sekali ni. Untuk pengetahuan, saya kenakan cas RM1,000 untuk Ustaz Amri 1 jam sesi saya ni ya. Itulah kan. Okey. Ustaz Muhammad Aizat, bagaimana kita nak berdiskusi, bagaimana kita nak meyakinkan pihak pengurusan atasan berkenaan dengan halal ni. Satu tips yang saya nak kasih, yang saya nak bagi ialah keuntungan ke atas persediaan halal yang boleh syarikat Grab itu kita gunakan sebagai perbualan kita dengan dia. Tetapi dalam masa yang sama, kita melaksanakan tugas untuk memenuhi keperluan ummah, memenuhi keperluan masyarakat Muslim di negara kita dan luar negara untuk mendapat produk halal. Tetapi untuk mereka-mereka yang bukan di kalangan pemahamannya kepada halal, contohnya kepada non-Muslim terutamanya, kita kena buka mata mereka apakah opportunity yang ada dalam bidang halal. Apa mereka nampak? Bisnes lah. Sebab itu kita setiap kali bercerita dengan pihak management yang mana apakah kepentingan halal dalam industri, dalam perniagaan dia ialah bisnes. Profit yang dia akan earn the profit itu. Itu yang penting. Dan kemudian kita melaksanakan tugas itu, kita berdasarkan kepada manual prosedur persediaan halal dan juga Malaysian Halal Management System ditetapkan oleh PJKM. Dalam itu, kita combinekan sekali, jadi kita dah memenuhi tanggungjawab kita. Kita sebagai halal eksekutif, kita bercerita berkenaan dengan bisnes dengan pos. Dalam masa sama kita menjalankan tugas, kita melaksanakan apa yang diarahkan oleh pihak kuasa JAKIM. Kan dia selari dan kita boleh menjalankan tugasan kita dengan aman. Jadi untuk tips dia, sentiasa bercerita dengan pihak pengurusan berkenaan kelebihan halal dalam pasaran tempatan ataupun luar negara. Bergantung kepada bisnes anda lah yang terlibat. Itu sebab dalam urusan halal di syarikat, mereka yang bukan di kalangan pengetahuannya berkenaan halal, mereka memang blur, tak tahu, blank. Kita cerita apa tarikan halal bisnes.
mereka berminat, okay, you can proceed. How much the investment you need? Okay, so kita buat proposal lah. Bercakap pun kena pandai. Kena bagi tahu dia yang mana sekian-sekian kepentingan, kelebihan halal. Itu yang penting. Kerana yang non-Muslim terutamanya, mereka belum nampak apa itu halal dalam kepentingan perniagaan. Dia sekadar tahu halal itu babi dan juga anjing dan juga alkohol, arak. Itu yang dia nampak. Tapi benda-benda lain, raw material semua dia orang belum nampak berkenaan dengan halal haram ni. Itu kita kena buka mata mereka lah. Harap menjawab soalan Ustaz Azad. Ya, kalau apa pun juga halal eksekutif mesti ada knowledge lah, mesti ada ilmu lah kan. Termasuk juga skill komunikasi kan. Maknanya kena buat research, bukan setakat hanya tahu bab syariah, bukan setakat tahu bab yang food tax saja, tapi kena juga tahu fit waqi', fit reality yang dikendaki oleh pihak syarikat ni. Okay, terima kasih. Kemudian daripada Dr. Mahyudin ditanya tentang rekod dan juga data pool, itu mungkin juga boleh dirujuk kepada pihak SPB, insyaAllah ada. Nina Arina, macam pernah kenal nama ni, Nina Arina ni. Tahniah Encik Syukri Bahim yang sentiasa passionate dan committed dalam pengendalian halal syarikat Mami. Nina Arina, nanti kita cari siapa dia ni, Nina Arina. Kenal ke tak? Nama Rina belakang tu bahaya sikit tu Ustaz. Sebab baru ni memang tersebar gambar Cik Syukri dengan YB Rina kan. Jadi kan. Itu PNTP lah Ustaz. PNTP yang tu. Kemudian terima kasih Rina, terima kasih. Ya, kemudian ada membina keyakinan masyarakat dalam saya ambil soalan daripada Aida Ansah, sahabat Syukri Nagala. Aida Ansah, bagaimana HE mewujudkan kesedaran di kalangan pekerja untuk memastikan integriti pemprosesan halal dikekalkan? Maknanya bagaimana Encik Syukri membuat wujudnya halal awareness program kepada semua staf, bukan hanya Muslim, termasuk juga non-Muslim. Sebab ada juga soalan yang kata bagaimana memberikan kesedaran kepada orang berislam juga. Di Mami, pengalaman sikit. Okey, kalau di Mami biasalah latihan halal kami adakan untuk keseluruhan pekerja kami. Tak kira peringkat apa mereka jawatlah, termasuklah di kalangan manager pun kami ada buat. Dan juga kami selalu membangkitkan elemen-elemen halal ni dalam mesyuarat, terutamanya kalau saya terlibat dalam mesyuarat, saya akan bangkitkan kesedaran ni kepada terutamanya mereka-mereka yang masih lagi blur ataupun yang masih lagi belum faham berkenaan dengan halal. Kerana kita kena faham bahawa walaupun seseorang itu individu itu Muslim, tetapi kita perlu tekankan bahawa dalam persetujuan halal dia tak sama dengan kehidupan biasa di luar. Kalau dalam kita nak mendapatkan persetujuan halal itu, semua elemen berkenaan dengan persetujuan halal perlu kita patuhi. Ini berbeza sekali kalau kita pergi pasar raya, supermarket, pergi mana-mana kedai makan kita, itu untuk urusan sendiri, kita boleh putuskan sendiri, keputusan sendiri. Tapi kalau dalam bidang perniagaan industri, dalam syarikat, kita perlu memberitahu kepada semua orang berkenaan dengan halal ni bagaimana. Jadi sahabat kita bertanya tadi bukan orang lain, kita panggil Kak Sal. Memang kami di Mami menekankan semua elemen bab-bab halal ini melalui latihan dan juga sentiasa kami berkomunikasi dalam bentuk pesanan-pesanan ringkas lah. Maknanya kalau pesanan ringkas tu ada kadang-kadang pedas jugalah. Tak kira kalau bukan daripada halal eksekutif saya, daripada saya sendiri. Sedar tak sedar bahawa mereka inilah orang-orang yang mana akan membantu kita juga untuk melancarkan permohonan kita di kilang, di kawasan pemprosesan. Sebab kita yang membuka mata mereka dan mereka baru faham bahawa halal itu bukan sekadar untuk orang Muslim saja. Orang lain pun di kalangan non-Muslim pun ada keuntungan di situ. Baik. Kemudian daripada Khairuddin Muhammad Khalid, saya kira cabaran yang paling besar Mami adalah meyakinkan pengguna kepada produk-produknya. Kerana persepsi pengguna kepada brand-brand makanan ringan, makanan segera ni agak kurang baik saya kira. Walau bagaimanapun status halal bagi produk Mami memang tidak dapat disangkal lagi. Ini pandangan daripada Encik Khairuddin. Terima kasih Encik Khairuddin.
daripada Wan Sah daripada Wan SA. Ini orang QSR tu. QSR. Bagaimanakah cara pengawalan bahan mentah yang efektif? Cara kawalan. Bagaimana membuat cara kawalan bahan mentah yang efektif? Dia efektif di general tau. Efektif ni dia open. Efektif macam mana dia nak penyimpanan dia ke, penerimaan dia ke, ataupun the entire process. Okay, saya cerita the entire process. Soalan dia bagaimana cara pengelolaan bahan mentah yang efektif. Pertama sekali, semua bahan mentah yang kita beli kita rekodkan dalam satu sistem. Yang mana sistem ini kita boleh go through halal department, purchasing department, QA department. Dalam satu rangkaian ataupun satu kita panggil sistem format yang mana semua kod number untuk bahan mentah kita boleh access 3 department ni. Sebab 3 department ni yang penting. QA department, purchasing department dan juga halal department. Satu lagi R&D. Okey, department yang penting untuk penentuan bahan mentah. Dan kemudian bila penerimaan bahan mentah sampai ke tempat kami, merekodkan segalanya QA. Merejectkan ataupun menendang balik produk itu QA. Kerana QA lah yang orang yang bermainkan peranan penting di lapangan. Melihatkan kepada senarai bahan mentah, QA kata bahan mentahnya kita order A tapi sampai B, dia boleh reject. Peranan halal eksekutif pada ketika ini ialah meluluskan permintaan pembelian bahan mentah daripada R&D. Itu first step yang perlu halal eksekutif ambil tahu. R&D lah department yang mana memilih pembelian bahan mentah. Baru mereka akan channel kepada purchase untuk beli. Jadi halal department kena approvekan dahulu sebelum membeli. Okey, itu yang kita panggil sekarang ni integriti kita, bagaimana kita nak meluluskan satu bahan mentah itu. Di situlah peringkat pertama yang mana kita perlu memastikan pengawalan bahan mentah kita secara efektif. Kalau kat situ je kita dah gagal, kita luluskan semua pembelian bahan mentah daripada R&D tanpa kawalan, kita dah gagal kat situ. Tak efektif dah. Dan tak guna dah sistem yang kita ada untuk diakses oleh 4 department tadi tu. Yang itu yang penting. Apabila dah terima, dah rekod, penyimpanan pula efektif ke tidak, ikut dia punya piawaian daripada MOH dan juga Jabatan JAKIM. Bagaimana penyimpanan dia, cara susun atur dia, bahan mentah dengan bahan sudah siap, finish good tidak boleh bercampur. Itu semua kita amalkan sehinggalah ke gudang penyimpanan untuk logistik untuk penghantaran. Daripada A to Z, kawalan dia kita lakukan daripada awal lagi sebelum pembelian bahan mentah daripada R&D, propose kepada halal approve, baru diorang beli. Itu Ustaz. Okey. Jadi soalan yang terakhir, ni saya nak recap balik. Jadi bagaimanakah kawalan halal yang paling efektif untuk bahan-bahan ramuan di dalam sebuah syarikat? Itu dia punya soalan. Siapa yang jawab sekarang, kita akan nilai lah. Maknanya soalan dia, bagaimana kawalan halal yang paling efektif untuk bahan ramuan sebagaimana yang disebutkan oleh Cik Sukri tadi. Ya? Ini kupon ketiga? Kupon hak yang ketiga. Ya? Yang terakhir untuk MACD. Ya? Okey. Di sini ada dua. Ada dua, mewujudkan elemen kesedaran halal daripada Muhammad Fahmi. Is kata semua bahan mentah direkodkan dalam sistem, mudah diakses oleh semua department, QA, RA, halal dan R&D. Dan juga yang ketiga yang dari Aida Ansah, semua bahan mentah direkodkan dalam satu sistem, mudah diakses oleh semua department. Kita ambil yang tu lah. Kita ambil 3 dulu lah. Atau 4 kalau kita lihat, termasuklah Rizwan sebut QE department, purchase department and R&D department. Okey, boleh kan? Boleh. Dah. Pemenang? Dah dapat pemenang. Cepat. Dah dapat. Ya, dapat dah ya. Okey, so kita lihat ada juga soalan, mungkin juga soalan yang kata tadi saya terlihat ada soalan juga ni Datuk Syariza pun ada ni. Saya sedang menjadi seorang halal eksekutif. Saya sedang menjadi seorang halal eksekutif untuk bisnes baru, dan masa yang sama saya juga telah ada seorang halal eksekutif.
dalam bisnes yang ada sekarang ni. Soalan saya, bisnes yang baru ni adalah lebih mencabar dan lebih kepada market yang besar. Adakah saya perlu mencari seorang yang lebih berpengalaman dalam bidang halal ini atau seorang halal eksekutif yang baru keluar ijazah demi menjamin kualiti produk saya tu nanti? Maknanya faham kan, dia dah ada halal exec tapi bidang lain, skim lain. Yang dia nak buat ini adalah skim yang lain. So bagi soalannya, adakah nak ambil orang yang pengalaman tapi bidang lain dibandingkan dengan ambil eksekutif halal yang baru terus masuk ke bidang baru. Contoh. Fresh lah. Hak yang ada ni dalam bidang, contohnya dalam bidang personal care. Yang baru ni dalam bab sembelihan contoh kan. Jadi halal eksekutif yang lama tu lain, bidang skim lain. Jadi bagaimana pandangan orang hebat seperti Cik Syukri ni? Okey, Assalamualaikum Datuk Seri Shahrizal Sarit. Terima kasih bertanyakan soalan yang baik ni. Okey. Datuk kena lihat kepada bagaimana existing business Datuk yang dikawal selia oleh halal eksekutif yang sedia ada tu. Jika kawal selianya baik, kekalkan dia dekat situ. Kekalkan dia di situ. Contoh kalau Ustaz Amri kata personal care, kekalkan dia jaga di personal care kerana dia dah pakar bab itu. Okey, kerana apabila Datuk kemungkinan besar membawa dia ke bidang lain, sebab yang kami tahu Datuk nak buka slaughtering, pusat sembelihan ayam, bisnes dia akan datang ni, insya-Allah dia akan buka nanti. Jadi memang memerlukan halal eksekutif. Jadi kalau Datuk bawa dia daripada personal care ke bidang slaughtering, kan, penyembelihan halal, penyembelihan ayam, dia punya konsep pekerjaan ataupun budaya kerja tu berbeza tu. Suasana kerja dia berbeza, dan apa yang kita risaukan yang di personal care tu bila masuk pusat penyembelihan, jiwa dia tu dah cacar marbah. Itu satu benda yang perlu kita tengok minat dia. Kalau dalam penyembelihan ni seperti mana Ustaz Amri berpengalaman dalam penyembelihan ayam, ianya amat mencabar sekali kalau industri besar lah. Industri yang ada ladang, ada reban ayam yang banyak. Kalau setakat kecil-kecilan mungkin dia boleh accept, tetapi bagi pandangan peribadi saya, kekalkan dia di tempat lama. Untuk tempat baru, Datuk Seri perlu mencari seorang yang berpengalaman untuk mengendalikan bisnes baru yang Datuk Seri nak buat ni. Kerana orang yang berpengalaman boleh set up everything daripada awal sehinggalah the final stage untuk pensijilan halal. Jika yang fresh bukan katakan tak baik, mereka juga baik, tetapi akan ada kerumitan di mana dia nak set up everything daripada awal. Apa kata jika cadangan yang saya atau pandangan saya, ambil halal eksekutif berpengalaman dalam bidang yang baru nak diceburi ni, yang Datuk nak open business tu. Sebab serta-serta industri skim-skim dalam persediaan halal ini, dia memerlukan seseorang halal eksekutif yang expert dalam bidang itu. Pharmaceutical, kita kena cari orang pharmaceutical. Slaughterhouse, kita kena cari orang yang penyembelihan dia, orang yang dalam penyembelihan. Kalau dalam bidang restoran, kita kena cari orang yang minat dalam bidang restoran. Jangan kita main ambil yang mana kita tak tahu dia punya minat dan background dia. Yang mana akhirnya kita juga yang akan tanggung dia punya risiko kecewa dia tu. Jadi untuk pandangan secara peribadi saya, ambil yang berpengalaman untuk set up a new business ni. Bila dah set up, department dah stabil, konsisten, baru ambil assistant yang mana datang daripada fresh graduate untuk diajar sebagai successor. Itu dia. Okay. Alhamdulillah, maknanya jelas bagaimana yang diterangkan oleh Encik Syukri, perlu kepada orang yang bidang-bidang yang tertentulah kan. Sebab kita lihat skim kita ni ada berapa? 9. 9 yang terbaru Merdeka Device lah. Okey. Jadi kita lihat skim-skim ini kadang-kadang dia mempunyai task dan juga ruang-ruang yang berbeza-beza kan. Kita ada skim produk makanan, kita ada skim barang gunaan, pharmaceutical, kosmetik, logistik, semua tu Merdeka Device, pharmaceutical. Jadi dia mempunyai kepakaran yang berbeza-beza. Jadi kepada semua sahabat-sahabat yang berada di luar sana, kalau nak menjadi seorang halal eksekutif yang disebutkan oleh Datuk Syah tadi tu, maka bolehlah menghubungi beliau. Sebab dia sekarang ni memang tengah mencari seorang halal eksekutif kan. Jadi bolehlah WhatsApp ke PM beliau untuk mendapatkan. Sebab saya tengok ada juga daripada Nuha Akilah Zulkifli
Assalamualaikum Syukri, saya pelajar universiti tahun 2 dan bidang bioteknologi makanan. Selepas menamatkan pelajaran saya, boleh ke saya apply kerja dalam bidang halal makanan? Dia dalam bidang bioteknologi, boleh kan? Dia nak apply kan? Dia perlu memenuhi kriteria, Ustaz. Kriteria ditetapkan oleh pihak berkuasa kita JAKIM yang mana telah ditetapkan dalam manajemen halal Malaysia Halal Management System. Dia perlu lulus sijil eksekutif halal yang dikendalikan oleh Pusat Latihan Bertauliah di bawah HPB lah. Dia boleh. Dan juga dia perlu menjalani orang kata kursus halal tu secara cemerlang lah. Kursus halal yang dikendalikan oleh pihak eksekutif institut latihan yang bertauliah tu. Okay. InsyaAllah dia boleh tu. Boleh. InsyaAllah. Kita dah memang dah sejam dah Syukri untuk kita bersiaran pada malam ini. Kita lihat banyak lagi soalan yang diorang tanya ni, memang minat betul nampak raya ni. Dan juga soalan ada lagi ke? Ada lagi ke soalan? Cik Syukri? Nampak daripada Dr. Nurul Hidayah tadi tu. Okey, kita lainkan daripada Dr. Nurul Hidayah. Salam Cik Syukri. Ya. Antara syarat untuk menjadi halal eksekutif perlu ada minimum diploma dalam bidang halal atau 5 tahun pengalaman. Bagaimana kalau tidak ada kedua-dua syarat ini? Mungkin bidangnya sains tapi tidak ada pengalaman. SPM 5 tahun, mungkin baru 2 atau 3 tahun pengalaman. Bagaimana keadaan ini? Layakkah menjadi halal eksekutif? Dia tak ada diploma tapi dia memang pakar bidang tu. Kerja dah 20 tahun katakan. Dia dah memang arif dah. Kan? Semua soalan dia boleh jawab. Tapi dia tidak ada degree, dia tidak ada diploma yang kena. Bolehkah? Itu soalan daripada ni. Ya? Ini pernah dibincangkan. Waalaikumsalam Dr. Nurul Hidayah ini pernah dibincangkan jugalah sebelum penetapan ataupun sebelum ditakmatkan dalam MPPHM lah, Manual Prosedur Persediaan Halal Malaysia, yang menetapkan syarat-syarat yang mana perlunya ada diploma pengurusan halal. Kemudiannya ataupun setaraf dengannya. Ada tu kat situ. Dia kata berkelulusan minimum diploma pengurusan halal atau mana-mana kelulusan yang setaraf dengannya, atau dia ni atau bukan dan bukannya tak ada, atau maksudnya kalau doktor bertanyakan soalan macam ni kepada saya, salam Tuan Syukri, antara syarat untuk menjadi halal eksekutif perlu ada minimum diploma dalam bidang halal atau 5 tahun. Bagaimana kalau tidak ada kedua-dua syarat ini? Mungkin bidangnya sains, bolehlah dia atau dia bidang apa sekalipun, dalam bidang apa sekalipun dia boleh, sebab terang-terang dikatakan di sini berkelulusan minimum diploma pengurusan halal atau mana-mana kelulusan yang setaraf dengannya atau berpengalaman dalam pengurusan halal sekurang-kurangnya 5 tahun. Dia semua atau. Dan terakhir sekali baru dia dan tu yang penting, memiliki sijil halal eksekutif daripada Pusat Latihan Bertauliah HPB. Itu yang penting. Dia dalam bidang marketing, dalam bidang accounting, dalam bidang sales, dalam bidang pentadbiran HR, dia boleh join dalam bidang halal dengan syarat dia lulus halal eksekutif punya kos tu. Tak salah saya 70 jam kot yang dikendalikan oleh Pusat Latihan Bertauliah yang didaftarkan di bawah SPB. Jadi di situ dia ada atau ya kepada student-student adik-adik yang mendengar siaran ini, saya ulang balik untuk melayakkan anda digelar sebagai halal eksekutif di syarikat-syarikat yang diiktiraf oleh pihak JAKIM, kerana apabila mereka datang buat pemeriksaan, audit, pemantauan, mereka akan tanya adakah syarikat ini telah melantik seorang halal eksekutif yang teriktiraf. Kita boleh menjawab ya, walaupun kita daripada background business tadi, sebab dalam dia punya manual prosedur persediaan halal Malaysia ataupun Malaysia Halal Management System telah nyatakan secara terang-terang kat situ berkelulusan minimum diploma pengurusan halal, satu. Kemudian atau mana-mana kelulusan yang setaraf. Diploma lah, dia diploma sains ke, marketing ke, tak kisah, yang setaraf. Atau dia berpengalaman 5 tahun. Kalau dia tak ada pengalaman 5 tahun tapi dia ada diploma in science, okey, dia layaklah untuk menjawat jawatan halal eksekutif dengan syarat dia ada sijil SPB tu. Sijil halal eksekutif tu, SPB tu kena ada. Itu wajib. Yang lain tu atau je. Tapi minimum diploma.
Yep. Kalau dia CJ LSPM itu kena mungkin boleh buat rayuan ke ataupun rujuk balik kepada pihak kuasa lah, JAKIM lah. Bagaimana kalau dia SPM? Pengalaman dia. Pengalaman dia SPM je. Kemudian dia tak nak sambung belajar. Dia masuk bidang tu IKS ke apa, dia jadi halal executive, dia mengendalikan halal. Pengalaman baru 2 tahun, 2-3 tahun. Kemudian dia ambil sijil apa ni HPB. Mungkin daripada situ, di sudut itu mungkin pihak berkuasa boleh menjelaskan lebih lanjut lah. Tapi apa yang termaktub dalam menu tu macam itulah. Baik. Terima kasih banyak kepada Encik Sukri yang banyak berkongsikan pengalaman beliau yang menerajui halal committee, yang merajui jatuh besar halal di MAMI sendiri, bermula daripada bawah sampailah ke tahap ni sebagai penolong pengarah, assistant director. Maknanya kalau kata director memang cukup besar di sebuah syarikat yang dipunyai oleh orang bukan Islam, tapi ada orang Islam di situ. Itulah juga yang kita nakkan, ciri-ciri besarnya tanggungjawab amanah yang dipikul ini. Jadi mungkin juga ada syarikat-syarikat lain yang boleh mengambil contoh apa yang telah disebutkan tadi, macam juga direspon oleh Datuk Sri Shah tadi juga dia akan amati apa yang telah dijelaskan oleh Encik Sukri. Termasuk ada komen juga kat Ustaz. Dia salah dengar kot. CJ SPB, bukan SPB, HPB, Halal Professional Board. HPB, ya. Ya. Kalau SPB tu CJ perkahwinan. Itu SPB, CJ perkahwinan. Lain. Ini HPB. Lain sikit. Itu lebih daripada halalkan diriku lah. Yang tu. Satu komen daripada bahagian pengurusan halal Jabatan Agama Islam Perak. Bagus. Dia Jait Perak ni sentiasa follow saya punya FB. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Ustaz Amri juga Encik Sukri atas penerangan yang tuntas, jelas dan padat mengenai eksekutif halal. Diharapkan eksekutif halal di negeri Perak sila ambil perhatian terhadap apa yang telah disampaikan pada malam ini untuk memantapkan, menjaga integriti halal di syarikat di negeri Perak. Harus berhati-hati kepada semua syarikat yang berada di negeri Perak. Ini termasuklah juga abang kita kot, abang ayam brand. Dia ada menonton ni. So kena ambil perhatian apa yang telah disebutkan oleh bahagian pengurusan halal. Baik. Ya. Akhirnya seperti biasa kita minta Encik Sukri umumkan pemenang untuk soalan pertama, soalan kedua dan juga soalan yang ketiga. Okey, untuk pemenang pada malam ini yang tidak disebutkan nama tu jangan terasa jangan terasa bukannya tak betul, bukan tak betul. Boleh cuba lagi insya-Allah. Syarat dia jawab betul dan pantas. Tuntas. Ya. Ustaz Abdi kata nak tunjukkan kupon tu dah sedia dah tunjuk. Mana kupon ada? Admin ada ke kuponnya? Admin? Tak apa, sebutkan dulu. Tak apa. Untuk pemenang soalan pertama tadi, kita lihat jawapan yang betul daripada Profesor Suhaimi. Okey, Prof Suhaimi. Ya. Prof Suhaimi sila dari UPM. Okey. Lagi? Dan kemudian untuk soalan yang kedua, saya lihat jawapannya agak-agak sama dan paling lengkap sekali jawapan dia ialah Dr. Mahidin. Okey, Dr. Mahidin. Semua Prof. Daripada USIM. Dr. USIM. Prof ni dia tuntas, pantas. Bukan yang lain tak betul, dia betul tapi ada tinggal sikit je. Tak betul belakang dah. Kita nak cari yang betul. Yang betul-betul. Okey, yang kupon yang ketiga dia menangis oleh Is tadi tu. IZZ, dia guna nama IZZ. Okey. So kepada Prof Suhaimi, Dr. Mahyudin, Prof Suhaimi daripada UPM, Dr. Mahyudin daripada USIM dan juga IZZ Is, sila PM message ini dalam page ini, nama, alamat dan juga nombor telefon untuk McDonald akan hantar kupon kepada anda. Okey. Soalan Cikgu Mas daripada Mami ada ni. Okey. Mami nak berikan 2 hadiah. Okey. Mami nak memberikan 2 hadiah. Mami nak memberikan 2 hadiah. Sila jangan live lagi. Dua soalan daripada Mami yang akan saya utarakan sekarang. Siapa yang dapat jawab secara pantas, dialah pemenang. Pantas dan tepatlah dia pemenangnya. Soalannya mudah saja daripada saya. Untuk soalan pertama hadiah daripada Mami, iaitu satu goodies bag produk-produk Mami dan
Mami Monster Toys tu. Warna biru tu. Okey. Aduh. Okey. 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 Soalan saya tengah betul-betul. Sekejap lo. Ready ya? Semua ready? Soalan jawapan tepat, pantas, tuntas. Okey. Soalan Silakan. pertama daripada saya untuk menangi goodies bag dan toys Mami ialah berbunyi begini. Mengapakah sesetengah bahan disifatkan sebagai subhah? Mengapakah sesetengah bahan disifatkan sebagai subhah? Nanti jawab ya. Soalan pertama. Okey. Kita nak bagi berapa lama ni Ustaz? Drag ni? Ustaz Amri masih ada ke Ustaz Amri? Ada. Masih ada ke? Ada, okey. Soalan pertama saya telah nyatakan soalan pertama. Okey. Mengapakah setengah bahan disifatkan sebagai subhah? Ya, itu soalan pertama saya. Dan soalan yang kedua saya senaraikan ni mudah sebenarnya untuk siapa-siapa yang terlibat dalam industri halal, dia akan dapat jawapan ni. Dia akan dapat jawab ni dengan mudah. Okey. Senaraikan sikit. Saya akan tukar soalan lepas ni. Okey, teruskan. Sebab nak ni. Nak apa tu? Kena pilih lu. Okey, tak apa. Yang ni pilih kita boleh message nanti. Messenger je nanti, tak apa. Okey. Kita akan tengok komen balik dan kita akan pilih. Maknanya yang ni Cik Syukri akan PM saya akan pilih komen tu nanti. Siapa yang paling awal dia jawapan tepat, saya akan hubungi dia. Okey, baik. Okey, soalan kedua daripada saya. Okey, soalan kedua daripada saya ialah apakah tafsiran audit dalaman dalam Malaysia Halal Management System 2020? Okey. Apa dia tafsiran untuk audit dalaman ni sebenarnya? Itu. Tafsiran audit dalaman mengikut manual prosedur Halal 2020. Ya. So, itu dua soalan. Ada jawab dan kita nanti tengok komen balik. Kita komen siapa jawab yang paling awal betul tu, insya-Allah saya akan hubungilah dan saya akan maklumkan kepada ustaz lah. Baik. So yang tu insya-Allah Encik Syukri akan tengok balik komen jawapan dan juga Encik Syukri akan PM balik kepada anda yang tiga tadi tu boleh PM message kepada kami nama dan juga nombor telefon dan juga alamat ya. Walaupun kita tahu dah, tapi untuk ini kita nak hantar kepada ni ya. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Encik Syukri, juga terima kasih banyak kepada semua sahabat-sahabat yang pada malam ni sangat meriah. Maknanya bila ada imbuhan ni dia orang minat sikitlah. Sebab tu juga maknanya kalau kita buat baik dapat pahala. Pahala itulah dianggap sebagai ganjarannya. So dalam ini juga maknanya ganjaran ini sebagai satu motivasi untuk kita nak mendapatkan perkara yang lebih baik. Termasuk jugalah kerjaya sebagai seorang halal eksekutif. Dan juga tahniah kepada Encik Syukri kerana sanggup berkongsi dan juga kita mengharapkan nanti juga kita akan ada ruang-ruang yang lain yang kita boleh kongsi insya-Allah. Jadi saya rasa itu saja yang sempat untuk kita kongsikan dan juga untuk hadiah dua tu dituntut dengan Mami insya-Allah. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah hitung kafarah dan juga surah Al-Asr ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.